Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarda bil wahdaniyah wa tunazzahu an musyabahatil hawadithi fi nu'utihi tihil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin wa safwati rabbil alamin, sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini, kerana Allah mengizinkan kita berada di dalam rumah Allah untuk sama-sama kita melaksanakan tuntutan yang diwajibkan Allah ke atas kita, yakni menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya dapat pula kita duduk di dalam satu yang disebut sebagai majlis ilmu yang akan kita membicarakan tentang pengajian berkitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan iman dan jalan takwa itulah akhirnya kita akan ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita. Setelah selesai kita membicarakan kalimah basmalah sebelum ni, iaitu bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita nak masuk pada kalimah yang seterusnya. Saya bacakan dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin
wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kalimah yang kita nak bicarakan sambungan selepas bismillahirrahmanirrahim, iaitu kalimah alhamdulillah. Alhamdulillah ni nama dia juga disebut sebagai kalimah tahmid, ataupun juga disebut dengan panggilan kalimah hamdalah. Hamdalah pun dia, tahmid pun dia. Jadi tahmid tu alhamdulillah, hamdalah pun alhamdulillah lah. Kemudian ya, alhamdu ni apa dia? Alhamdu bermaksud puji ataupun pujian. Dari segi bahasa, ia bermaksud memuji dengan lidah, yakni maknanya dengan bercakap dengan penuh kerelaan hati. Maknanya bukan satu benda yang tak disengajakan, tapi sengaja dilafazkan melalui datangnya daripada hati dia terhadap sesuatu perkara yang baik. Kemudian apa yang diucapkan pada alhamdulillah itu mesti pada perkara yang baik. Kalau diucapkan alhamdulillah pada perkara yang tidak baik, maka tak sah. Tak sah pujian tu. Dan kalau dibuat atas dasar bermain-main akan kalimah Allah, maka hukumnya haram dan berdosa. Kan? Macam setengah tu golongan artis, kan? Dia menang anugerah kerana jadi pelakon terhebat ke apa ke, penyanyi tersedap ke apa ke. Yang kemudian dia naik atas pentas tu, pegang piala anugerah pingat dia tu, dia pun sebut alhamdulillah. Tak kena pada tempat tu. Sebab apa? Apa yang dia nak ucapkan alhamdulillah, syukur atas apa? Atas sebab dia menang buat apa? Menang mempergayakan badan. Menang buat perkara yang diharamkan Allah. Menang perkara yang maksiat, perkara yang dilarang dalam agama. Lepas tu bangga pula. Lepas tu ucap puji, syukur pula. Tak kena. Kalau dia buat tu dalam keadaan jahil, maka dia wajib bertaubat dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau dia buat dalam keadaan sedar dan dia tahu benda tu salah tapi buat juga, maka hukumnya haram dan boleh mendapat dosa daripada Allah Ta'ala, sebab dikira bermain-main dengan kalimah yang suci, kalimah hamdalah. Kalimah alhamdulillah ni nak sebut kita puji Allah atas perkara yang baik, dapat anak, dapat kejayaan dunia yang tidak melanggar syarak, tak apa dah. Dapat result SPM, dapat banyak A, tak apa, alhamdulillah. Tapi kalau berjaya rompak rumah orang, lepas tu kita sebut alhamdulillah, mana boleh? Rompak tu benda jahat dah. Mana kena pada tempat? Samalah. Menyanyi melalak bukan diajar dalam agama. Lepas tu sebut alhamdulillah sebab berjaya menang menyanyi melalak, mana boleh? Tapi dah tak faham, benda apa pun bantai saja, ikut aja. Ni main buat aja. Tu salah. Contohnya dia kata memuji akhlak seseorang yang bersopan santun dan dermawan. Contoh kita ucap alhamdulillah ni atas sebab memuji seseorang atas perkara-perkara yang baik. Contohnya sopan santun orang tu, dermawan dan sebagainya. Dari segi istilah pula, ia bermaksud memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah. Puji kita sebut dengan mulut, kita sebut alhamdulillah. Dengan niat dalam hati sebut alhamdulillah tu kerana kita mengakui Allah Ta'ala itu seagung-agung pemberi nikmat. Sebab Allah bagi nikmat ni terlampau banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dalam suratul Nahli ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, la tuhsuha, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Nak kira Allah bagi kita nikmat terlampau banyak, nak kira nikmat yang Allah bagi kat kita, la tuhsuha, kata Allah, kamu tak akan boleh kira, sebab terlampau banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi dengan sebut alhamdulillah tu memandang kepada yang memberi nikmat, yakni Allah Ta'ala, atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain, sama ada ucap
rasa syukur tu atas diri sendiri ataupun atas orang lain yang mendapat kebaikan. Orang tu, Allah bagi orang tu dapat naik pangkat, tersebut alhamdulillah. Kan? Ini tak dengki. Apa dia pula yang dapat, patut aku. Itu nama kedengkian. Itu kita panggil hasad dengki. Nabi kata iyyakum wal hasada, jauhilah hasad dengki. Fa innal hasada yakulul hasanati. Kerana hasad itu dapat memakan kebaikan. Orang yang ada hasad dalam hati dia, maka perkara kebaikan yang dia buat semua jadi hapus, jadi hilang, penat je. Kan? Macam ni orang buat tahlil bagi orang makan, besar pahala sebab bagi orang makan. Kena pula bagi orang yang bagi makan tu orang masjid, orang semayang. Tiba-tiba dia ada hasad dalam hati dia, maka habis haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan, tak ada apa. Semayang penat-penat, semayang tarawih kat 20 rakaat buat semayang. Tapi ada hasad dalam hati, jadi debu yang berterbangan semayang tarawih. Dahsyat tak dahsyat ni orang Melayu kita ni dengan sebab dengki. Kan? Hasad tu yang biasa kita dengar orang sebut hasad kan. Hasad tu sebenarnya bahasa Arab. Makna dia dengki. Dengki tu bahasa Melayu. Hasad tu bahasa Arab. Makna sama. Hasad tu makna dengki, dengki tu dengki. Jadi patut sebut hasad tu maksud dengki dah. Tapi hebatnya orang Melayu punya dengki sampai sebut dua-dua. Hasad dengki, maknanya double dengki dia. Dengki-dengki. Kuat sungguh. Orang buka kedai makan, sebelah pun buka kedai makan, dia santau dia santau angin dan santau apa, sampai sakit kawan tu, tak boleh masak. Dan sama-sama nak masak, sekatilah. Biar pilihan pada customer. Tandinglah atas jalan khidmat kepada customer, siapa lebih cepat ambil order ke apa, makanan mana lebih sedap. Ni tak dia dengki pergi santau kawan. Ni ada banyak. Tak? Dengki tak habis. Kawan tu beli kereta baru tu, Proton apa nama? X apa? X50. X50. Kursi dalam plastik lagi kursi. Lalu depan rumah dia kata, kereta baru, hutang gitu. Hutang pun duit kawan tu, bukan duit hang. Hang sibuk nama. Duit dia, lantak dia nak hutang ke nak apa ke? Patut kita ucap alhamdulillah dapat dia rezeki boleh pakai kereta baru. Apa? Ucaplah gitu. Ni dak oi. Tu dalam hati habis rosak. Jadi lawan kepada dengki puji. Jadi nak buang perasaan dengki, banyak memuji. Memuji orang lain atas nikmat yang Allah beri pada dia. Bukan puji dia sebab nak dapat sesuatu, itu bodek nama dia. Ni kroni. Kan? Puji datuk kan main. Datuk lah orang paling hebat sekali dalam tempat ni. Tapi tak pernah jumpa lagi datuk macam ni. Puji melambung. Sebab apa? Nak boleh projek. Nak diangkat jadi JKK kampung. Nampak? Macam-macam. Kan? Nak dapat tu, nak dapat ni. Puji tu tak dikira di sisi Allah. Tak ada pahala. Kan? Puji kerana kepentingan sesuatu. Tak nak puji atas nikmat yang Allah beri pada dia. Kan? Tak apa, tak kisahlah. Puji datuk pun tak ada masalah. Tapi puji tu atas sebab Allah beri nikmat yang hebat pada dia. Contoh, walaupun dia YB, tapi dia YB yang baik, dermawan. Kan? Dan dia orang masjid, semayang. Kita pun kata, bagus YB macam ni, kita kata. YB macam inilah yang rakyat perlu. Yang berhati rakyat. Yang orang cakap apa, dengan agama tak tinggal masjid. Sebelum jadi YB pun memang lekat di masjid. Dah jadi YB pun boleh lagi nak datang ke masjid. Kadang-kadang ada tu siap boleh jadi imam, boleh baca khatib ni, khutbah Jumaat. Pemimpin macam ni kita nak. Lepas tu kita puji dia. Itu bukan bodek. Itu puji atas nikmat yang Allah beri pada dia. Nama nikmat agama, nikmat iman, nikmat takwa Allah beri pada dia, kita pun puji. Tak salah itu. Itu tak apa. Sebab tu nak puji pun tengok pada tempat dan keadaan. Macam mana boleh puji, tak boleh puji. Dan puji ni kata Saidina Umar macam manis gula. Dia jangan terlampau banyak puji. Macam makanan juga, manis tu ada okey dah.
Kalau tak ada manis langsung, tawar pula, tak selera nak makan. Air pun gitu gak. Kan? Buat air sirap merah bukan main pekat. Minum-minum tak ada gula langsung. Dah lah tak ada gula, dia salah bubuh tu, bubuh garam. Ada tak? Nak, lama kita minum. Warna je pekat, kita ada. Tak ada lah, tak mau minum. Kan? Jadi kena ada juga kemanisan. Begitu juga dalam hidup ada kemanisan hidup. Mana kemanisan hidup? Orang puji. Sebab tu bila orang puji kita, harus hukumnya untuk kita gembira. Tak salah. Orang puji kita pun senyum, terima kasih. Kan? Tak salah. Tapi yang salah, orang tu puji sekali je, setahun dia senyum. Tu baru masalah. Jangan buat lebih sangat. Sekali tu je. Orang tu kata dia bagus. Dia pegang bagus tu selama setahun. Tak dengar itu ustaz kata aku bagus. Sekali tu je ustaz kata. Itu pun ustaz nak ambil hati je. Contoh. Tapi dia pakai yang tu, habis satu kampung dia cerita. Tak mahu pula macam tu. Dan puji jangan lebih-lebih. Macam makanan manis dalam gula dalam makanan ataupun dalam minuman, jangan banyak sangat. Satu dua sudu okey dah tu. Dak bubuh dengan senduk-senduk. Bubuh satu senduk, dua senduk. Yang tu memang mencari nahas nama dia. Menempah kaki dipotong. Kena diabetes kencing manis. Begitu juga penyakit hati, bila selalu sangat dipuji, melambung-lambung sangat dipuji, lama-lama memang kaki kita tak kena potong, tapi hati kita ni akan terasa hebat. Terasa orang cakap apa, takjub. Jadi mula dah masuk penyakit-penyakit hati yang dinamakan ujub, riak, takabur, semua dah masuk. 3 serangkai tu masuk dalam hati. Penyakit ujub ni ajabah asal perkataan dia. Ujub ni maknanya pelik. Dia mula pelik dengan diri dia. Pelik aku. Kan? Orang semua respect kat aku. Aku lalu roadblock PKP ni lepas saja semua. Aku buka tingkap je. Angkat kening gitu. Lepas. Dia rasa pelik dengan diri dia. Tu dia tak sedar tu. Dia dah kena penyakit ujub. Kalau dia tak cerita kat orang, dia baru ujub nama dia. Dia cakap diri dia sendiri je. Duduk seorang-seorang dia cakap ke, itu ujub je. Tapi kalau mula dia pergi cerita kat orang, Mat, han tahu tak aku pelik aku lalu roadblock kan. Mereka bagi lepas, siap tabik ni. Padahal aku kan siapa pun, power aku ni. Dia mula cerita kat orang. Bila cerita kat orang, itu namanya syiddatul ujub. Syiddatul ujub, syiddah ni maknanya tersangat. Syiddatul ujub yang tersangat-sangat. Maka kalau dibiar penyakit ni, dia akan naik pangkat yang kedua, 2 celek, Lance Corporal. Apa benda dapat? Dia dapat pula penyakit riak nama dia. Riak ni buat sesuatu bukan kerana Allah. Jadi dah mula dah. Kan? Datang masjid riak. Bukan kerana Allah, kerana orang kagum dengan dia, orang rasa dia hebat, dia mula action. Kan? Rasa bagus. Rasa macam konon-konon warak, konon-konon orang hebat, macam-macam. Itu namanya riak. Buat bukan lagi kerana Tuhan, bukan lagi kerana Allah, tapi kerana makhluk. Sebab makhluk puji dia. Lama-lama dibiar, masuk penyakit yang ketiga. 3 celek pula, sarjan. Dapat sarjan hebat dah lah. Apa dia? Penyakit takabur. Takabur sama level dengan iblis setan. Sama dah. Kalau dekat riak tadi okey lagi, tak dapat pangkat setan lagi. Naik takabur, dapat pangkat sama taraf dengan setan. Maka layak untuk masuk ke neraka bersama setan. Sebab apa? Sebab kerana setan itu dihalau Allah, dilaknat Allah kerana sebab penyakit sombong yang ada pada dia. Takabur, sombong. Bila disuruh tunduk hormat pada Nabi Adam, apa jawab iblis? Aku diperbuat daripada api, dia buat daripada tanah. Berapa aku nak pergi sujud pada dia pula? Itu sombong. Bila dah terkena penyakit sombong, habis. Susah nak berubat pun payah. Nak berubat macam mana hati sombong? Orang tegur pun dilawan balik. Tak baik Mat, sombong ni. Sedap ramak cakap aku sombong. Hati dah tak boleh nak terima.
Orang nasihat tak boleh terima. Sebab hati dah lekat sombong. Oi payah. Sebab tu jahat-jahat kita pun, nakal-nakal kita pun jangan sampai jadi sombong. Buat apa pun jangan sombong. Kita dapat jawatan apa ke, nak duduk latang mana kedudukan pun jangan sombong. Kan? Pegang amanah jawatan silakan. Jadi pengurusi masjid silakan. Jadi ketua kampung silakan. Tak ada masalah. Cuma jangan sombong. Jangan sombong macam mana Ustaz? Nak kena tegur semua orang? Tak. Bukan suruh tegur semua orang. Itu peramah tak kena tempat pula. Kan? Habis semua orang dia nak cakap. Sampai mesyuarat lambat sampai. Dah habis orang ditegur. Kan? Bukan macam tu. Bukan nak kata tak nak sombong. Tapi makna sombong ni bongkak dengan apa yang dia ada. Jawatan yang dia ada bongkak. Itu baru nama sombong. Tapi kalau jawatan dia ada dia tak bongkak, itu tak sombong. Jadi jangan sampai tahap sombong. Jadi nak lawan semua ni, melazimkan diri dengan suka memuji. Memuji siapa? Memuji Allah. Barulah hati ni tunduk, tak jadi ujub, tak jadi riak, tak jadi sombong. Nak ujub apa? Buat apa nak pelik pada diri kita? Allah yang buat kita kan? Tak ada nak pelik lah. Kalau kita berjaya pun Allah yang jayakan. Kita gagal pun Allah yang gagalkan. Semuanya Allah. Lepas tu nak rasa ujub pada diri buat apa? Nak pelik pada diri buat apa? Riak. Kenapa nak kena riak pula? Kalau kita selalu puji Allah tak jadi riak. Buat apa kita nak buat ibadat ni kerana orang lain, sedangkan apa yang kita buat ni Allah yang buatkan untuk kita. Ni kita boleh datang masjid ni. Kan? Bukan sebab kita, Allah yang jalankan kaki kita. Kalau betul kita lah yang jalan ke masjid, saya nak tanya berapa langkah kaki tuan-tuan berjalan daripada rumah sampai ke masjid? Kalau yang naik motor, daripada tempat parking motor sampai ke tempat tuan-tuan duduk dalam masjid, berapa langkah? Siapa boleh jawab? Dia kata esok boleh Ustaz, esok tak cik lah. Nak malam ni punya. Tak boleh jawab. Padahal kaki yang jalan tu kaki kita. Yang langkah kan kita. Tapi kenapa kita tak tahu berapa langkah? Sebab sebenarnya bukan kita yang melangkah, tetapi Allah yang langkahkan. Maka Allah tahu. Jadi jangan kita sesombong. Kita boleh pergi masjid, kita rasa kita lebih bagus daripada orang lain yang belum lagi pergi masjid. Kan? Memang kita sedih tengok orang lain tak pergi masjid lagi. Kita doakanlah. Jangan rasa kita lebih baik daripada dia pula. Ada. Silat-silat hari ni kita pergi masjid, depa tak pergi masjid lagi. Esok lusa kita belum tentu lagi. Silat-silat esok lusa kita pula hanyut ke mana tak tahu. Dah joget pula ke apa. Depa yang tak datang masjid tu boleh datang masjid. Apa nak tahu? Tak payah kata tu lah. Orang kafir. Kita tengok orang kafir kata kafir ni masuk neraka. Kan? Betul lah masa tu dia kafir. Tapi mana tahu akan datang tiba-tiba dia masuk Islam. Dalam masuk Islam, dia pergi cari pula ilmu Islam, akhirnya dia jadi ustaz dia. Lebih pada kita lagi. Kita daripada kecil Islam, tak ustaz-ustaz berapa ramai tak? Ustaz Syah Syamugam, Ustaz Ridwan T. Kan? Ramai. Itu semua asalnya bukan Islam. Tapi masuk Islam, belajar agama tinggi-tinggi, sungguh-sungguh belajar, akhirnya jadi ulama' lah pula. Tu. Jadi semua perkara ni banyakkan memuji kepada Allah. Barulah hati ni akan tunduk, tak terkena penyakit ujub, riak dan takabur. Ini ubat dia. Ubat untuk mengelak daripada terkena penyakit ujub, riak, takabur, iaitu dengan memuji Allah. Itulah kalimahnya Alhamdulillah. Baik. Dan juga kita banyakkan memuji Allah kerana keindahan sifat-sifatnya. Memuji alam, memuji makhluk, tapi tujuannya kepada Allah. Kita tengok awan yang cantik ke pelangi yang cantik, kita sebut cantiknya Allah buat. Tu biar nampak semuanya kembali pada Allah. Memuji keindahan-keindahan alam dan kembalikan pujian itu kepada Tuhan yang mencipta alam. Dan kemudian pula ulama' menghuraikannya. Yang saya baca ni tak ada dalam kitab. Yang ni huraian. Yang ada tulis Alhamdulillah je. Saya menghuraikan Alhamdulillah tu. Lagi dia belik kitab ni sampai hujung. Memang tak ada. Ini syarah dia. Ni kitab syarah dia. Saya menghuraikan. Baik.
Kemudian ulama membahas apa beza alhamdulillah dengan syukur. Kan? Syukur, kalimah syukur. Maka syukur kata ulama dari segi bahasa adalah sama makna dengan alhamdulillah. Dari segi makna bahasa sama. Syukur maknanya sama dengan alhamdulillah. Dari segi istilah sedikit beza. Dari segi istilah, syukur ialah perbuatan hamba yang menggunakan segala nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Kalau dari segi makna bahasa, syukur dengan alhamdulillah maknanya sama. Maknanya kita mengucap puji pada Allah. Syukur pun makna kita puji Allah, alhamdulillah pun makna kita puji Allah dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah berbeza. Dari segi istilah, alhamdulillah tadi ialah ungkapan mulut. Kita mengucapkan lafaz alhamdulillah atas nikmat yang diberi, sama ada diberi pada kita atau pada orang lain, itu alhamdulillah. Tapi syukur dari segi istilah ialah satu perbuatan yang kita buat dengan menghargai nikmat Allah beri, itu panggil syukur. Contohnya, syukur Allah bagi kita mata, gunakan mata ni untuk tengok benda yang dihalalkan Allah sahaja. Jangan tengok benda yang diharamkan Allah. Bila tengok benda yang diharamkan Allah, maka dia bertukar, bukan syukur, tapi dia jadi kufur. Itu yang dipanggil sebagai kufur nikmat. Guna telinga untuk dengar benda-benda yang Allah suka, ayat Quran, hadis dan sebagainya. Pergi dengar benda umpat-umpatan, kejian-kejian orang, maki hamun, pergi dengar telinga ni, maka itu dipanggil kufur nikmat. Itu kufur nikmat. Syukur Allah bagi kita kenderaan, ada kereta, ada motor. Gunakan kenderaan untuk sampai ke rumah Allah. Itu panggil syukur. Maknanya membalas. Syukur ni atau dengan makna mudahnya membalas. Balas rezeki Allah dah bagi kat kita, kita balas balik dengan kebaikan kita buat atas rezeki tu. Kan? Guna Allah bagi kita kereta, Allah bagi kita motor, guna untuk sampai ke rumah Allah. Ni dah Allah bagi kenderaan, tak sampai rumah Allah. Kan? Tapi Tesco sampai, Giant sampai, Aeon sampai, umat Allah tak sampai. Itu tandanya bukan syukur, itu kufur. Kufur nikmat. Sebab tu kadang-kadang Allah buat bila seseorang itu kufur akan nikmat, maka tidak ada keberkatan pada nikmat tersebut. Maksud tak ada keberkatan, kadang-kadang kereta baru beli cepat rosak. Betul tak? Kereta baru beli lagi, dah jam, enjin jam lah, apalah, serabut kepala Allah. Nak repair lagi. Duit gaji banyak. Tempat tu tengok kadang-kadang ada orang gaji banyak 3-4 ribu, tapi 3-4 ribu tu habis macam tu sebulan. Nak bayar ni, nak bayar tu, repair sana, repair sini. Tapi ada orang Allah buat gaji sikit je. Jadi pak gad sekolah gaji 800 je. Tak banyak mana gaji 800 je. Tapi kenyang nyanda makan. Nak tengah hari tu 4 bungkus nasi lemak dia beli. Makan buncit perut ni sampai nak katuk dia punya zip tak lepas. Dia pun longgar sikit. Kuat makan. Sedih. Yang dapat jadi Datuk Seri lah apa lah. Boleh makan? Tak boleh makan. Masuk hospital, masuk wire. Kan? Datin tanya doktor. Doktor, Datuk boleh makan apa? Doktor kata Datuk sakit, jadi Datuk tak boleh makan. Nasi tak boleh, bahaya kolesterol. Roti pun tak boleh. Jadi boleh makan apa doktor? Minum air saja. Minum air apa doktor? Air sirap boleh. Kan Datuk takkan bubuh air ni biasa-biasa. Kurang-kurang Coca-Cola ke Pepsi ke, tak boleh kata doktor. Air kosong. Kan? Datin pun bawa ni semangat. Nak bagi Datuk minum air kosong. Sampai-sampai doktor kata, tak boleh. Kata doktor. Bukan minum macam ni. Tapi doktor kata, ini air sangkut dalam plastik, bubuh ini, masuk wire, cocok lengan. Minum kot lengan Datuk. Datuk dia banyak kan, juta dalam bank. Apa minum kot lengan? Minum kot mulut lah. Tak, Allah tak izin. Minum kot lengan. Dan minum kot lengan rasa benda. Rasa apa minum kat lengan? Ada rasa ke? Sebab lidah kita sini bukan sini. Nak rasa ni bahagian lidah. Dari ada tak nikmat dia? Ada. Lepas tu pandang nikmat kepunyaan Allah, bukan harta kita. Berapa banyak orang harta banyak, nikmat tak ada.
Jangan ingat nikmat duduk pada harta. Nah, rumah besar tak ada nikmat kadang-kadang, tapi rumah kecil ada nikmat. Nak rumah besar, canggih punya rumah, ada kamera lagi. Dia punya keliling rumah tu tembok batu, atas tu pula kawat besi macam penjara rumah. Oh, rumah canggih. Gate buka sendiri. Buka. Kan? Tak main kunci. Saya pernah jumpa satu rumah, dia tak pakai kunci. Dia pakai cap jari. Scan titik baru boleh buka. Kalau tercicir lah jari dia, tak boleh masuk dia dalam rumah. Nak kata canggihnya rumah dia dahsyat. Malam tu tidur tak lena. Bau nak lelap datuk, dengar anjing menyalak kat luar. Bangun jap, selak langsir. Takut orang masuk rumah dia. Tengok, siapa? Tak ada apa-apa, lain clear. Dia pun tidur balik. Bau kau nak lelap, bunyi alarm kereta pula. Bangun pula, tengok kereta siapa. Takut kereta dia Alphard, Velfire kat luar tu, Mercedes. Takut orang ambil. Takut. Betul tak? Tengok orang pakai kereta mahal. Celah-celah kampung semak-semak mana boleh masuk, dia kata nanti calar body. Takut semua benda dia takut. Dah nikmat kau mana kalau hati dah asyik takut aja. Takut orang nak bunuh dia, takut orang nak ancam dia. Kok mana bahagia kalau begitu? Jadi kita tengok rumah orang kampung, steady je. Mana ada pagar keliling, tembok tak ada. Yang ada keliling rumah dia pokok pisang, pokok rambutan, tu tembok rumah dia. Mana ada tembok batu. Rumah orang kaya siap ada pagat lagi kat depan. Rumah dia mana ada pagat? Ada reban ayam depan. Tu pagat dia. Rumah kampung itu je, simple. Nah, orang kaya tadi rumah nak masuk pintu dengan cap jari apa semua scan. Oh, canggih. Rumah orang kampung ni selak dengan ni. Selak pintu je. Itu pun dah loose selak. Selak jatuh balik. Selak jatuh balik. Dan kata dia, dia kata. Tidur Allah, senyenyak-nyenyaknya tidur. Terbongkang baring atas katil bawah alas papan kayu je. Bukan macam orang kaya katil spring. Ni papan kayu je, tapi dia punya nyenyak berdengkur Allah. Nak sampai jiran sebelah kampung ujung tu pun boleh dengar. Nampak? Makna kata sedapnya dia. Tidur terbongkang, kain blackout naik sampai muka. Wah, dia kata, sedap malam ni tidur. Mana ada aircon, pakai kipas itu ya. Nak tidur, tiba-tiba boom, kuali jatuh kat dapur. Tong. Bini kejut, bang. Nu ada kuali jatuh kat dapur tu. Bang, kita tengok bang. Takut orang masuk. Ya bang, mak? Kata, kucing, dia kata. Dia kata, apa nak masuk rumah kita? Bukan ada harta hebat pun. Yang berat sikit tu, batu tumbuk, dia kata. Apa nak curi? Tak ada benda. Ada. Hati Allah tenang, setenang-tenangnya. Satu kebahagiaan bukan duduk pada wang ringgit. Kebahagiaan duduk pada kurniaan daripada Allah, menenangkan hati bagi orang yang rapat hubungannya dengan Tuhannya. Batu yang gila nak pulun harta, nak sampai tak cukup siang kerja, sambung ke malam, overtime lagi. Dah bila bahagian nak mengaji? Bila nak bahagian duduk solat jemaah? Nak kita gitulah, minta maaf cakap nak. Bila dah koi usia baru datang ke masjid. Kan? Silaturahim kurang dah. Kan? Kadang-kadang kalau tengok di bandar, rumah rapat, bukan macam rumah kampung. Rumah kampung ni jarak-jarak juga. Walaupun berjarak, kenal jiran-jiran tetangga. Tahu ni rumah siapa, ni anak siapa, ni tahu. Rumah taman di bandar, sebelah-sebelah sambung dinding. Jiran sebelah tak kenal. Siapa tahu nama jiran sebelah ni? Pernah sekali tegur itu je lah. Tapi tak ingat. Dah sibuk kalau siang malam pergi balik kerja. Mana peduli anak-anak, tak peduli. Sebab tu anak-anak jadi liar. Dia tak ada kebahagiaan di rumah. Ayah bukan ambil tahu pasal anak, mak pun sibuk sangat. Kan? Akhirnya anak mencari kepuasan hidup di luar rumah. Mulalah bercampur. Kalau kena bercampur dengan orang masjid, boleh tahan kira, jadi agak budak baik. Ni dah bercampur dengan mak sana, mak sini, habis. Itu yang jadi macam-macam. Lepas tu baru dah, bila dah jadi teruk tu, baru kita nak garu kepala, baru kita nak ambil perhatian, baru nak kenal anak kita macam mana. Macam mana dah lambat. Barulah nak tergeh-geh nak tarik anak tu buat masuk sekolah pondok, sekolah tahfiz. Nak tapi macam mana kawan tu nak menghafal macam mana? Dah jadi macam tu. Sebab tu
Orang dulu-dulu kata nasi sudah jadi bubur. Nasi kalau dah jadi bubur boleh jadi nasi balik tak? Tak ada dah. Bubur kicap makan tu. Kan? Buat telur goreng sikit sedap agak. Nampak itu je lah boleh. Bukan boleh jadi nasi balik. Lembik itu lah. Itu. Suatu pepatah Melayu ni hebat. Orang dulu-dulu kata nasi dah jadi bubur. Maknanya dah terlambat dah. Nak buat macam mana? Boleh doa je lah. Kan? Ada seorang datuk tu, seorang sahabat saya, dia khutbah Jumaat. Habis-habis khutbah, datuk tu datang jumpa dia. Ustaz, dulu saya tak lekat di masjid. Sekarang saya dah mula berubah. Lagi-lagi saya terkesan dengan khutbah yang ustaz sampaikan. Jadi boleh tak saya nak ambil telefon ustaz, nombor ustaz, saya apa-apa masalah saya nak tanya. Akhirnya jadi kawan ustaz ni dengan datuk ni. Ustaz, datuk ni pun selalu jemput dia ke rumah. Akhirnya datuk ni luah perasaan. Ustaz, anak-anak saya habis ustaz. Yang seorang ikut Mak Saleh lah, ikut ni lah. Orang kaya. Macam mana nak buat ustaz? Nak buat macam mana? Kita nak pial telinga dah besar panjang. Nak rotan, nak besar panjang dah. Sekali dia lawan kita balik, kita pula susah. Kita dah berusia. Anak kita dah besar dah. Laki, tangan dah kuat. Kan di penampar kita, KO terus kita. Kan? Elok-elok mati 4 tahun lagi, mati terus itu. Jadi nak buat apa? Payah dah. Habis nak buat macam mana? Dah terlambat. Habis minta tolong Allah lah. Doa lah. Itu pun kan, kalau dapat peluang adalah. Kalau tak macam tu je lah. Nak buat macam mana? Sebab tu jangan sampai benda tu dah jadi terlambat. Kita fikir. Sebab tu disuruh kita fikir. Sebab tu fikir ni salah satu ibadat, kata ulama. Dipanggil ibadatul fikri. Ibadah berfikir. Fikir masa depan. Kalau aku biarkan anak aku dalam bab agama hari ni, apa akan jadi esok? Kita sibuk nak anak kita mengaji sains, matematik hebat-hebat. Tapi kita lupa nak suapkan dia dengan didikan agama. Akhirnya bila kita tua esok, kita mati esok, dan siapa yang nak bacakan doa untuk kita? Siapa yang nak bacakan Yasin untuk kita? Kan? Macam tadi tahlil. Memanglah kita boleh suruh Tok Imam bacakan tahlil, tapi mana bahagian anak? Mana bahagian keluarga? Mana bahagian keturunan kita? Memang imam kerja dia begitu. Dah orang suruh baca tahlil, dia buatlah baca tahlil. Tapi ingat, pintu doa itu duduk pada anak-anaknya. Kalau pintu tak buka, orang lain hantarlah barang. Macam mana nak masuk dalam? Pintu ni tak buka. Yang nak boleh buka pintu ni anak. Waris. Kan? Dia buka, barulah segala yang orang lain buat baru boleh masuk. Ni nak masuk macam mana? Kan? Yang untung kita orang masjid ada makan cuma. Nampak tu je. Dan bahagian tu salah. Sebab tu kita kena fikir daripada sekarang. Sebab tu kata guru kami, pesan untuk guru Siddiq Noh, zamanlah bukan lagi zaman nak fikir anak kita nak kerja apa. Tapi kita kena fikir zaman ni anak kita agama apa. Tu berlaku dah Sajat nak keluar Islam. Nampak? Selamba-lamba je kata nak keluar Islam. Viral pula tu buat video. Jahat-jahat orang dulu pun, nakal-nakal orang dulu tak berani nak cakap keluar Islam. Tak ada seorang. Gangster-gangster orang dulu pun, kan? Gangster apa? Kampung Misang benda dalam cerita P.Ramlee kan? Gangster-gangster dia pun samdul ke apa ke? Tak ada orang dulu-dulu berani nak kata nak keluar Islam. Tak ada. Otai-otai macam mana pun tak berani nak kata keluar Islam. Kan? Jahil-jahil. Zaman dulu jahil juga. Zaman P.Ramlee, gambar hitam putih. Pakai baju baya ketat. Tudung pun tak kepala lagi. Tudung tak pakai tudung. Nampak jambul. Kan? Kalau ikutkan memang lara juga. Kan? Tak elok juga. Tapi walaupun begitu, bab agama mereka jaga juga. Tak berani nak kata keluar Islam. Lah ni zaman orang bertudung dah. Keliling orang bertudung. Kan? Tapi boleh berani cakap saya nak keluar Islam. Sebab apa? Walaupun dia bertudung kepala tapi tak bertudung hati. Itu masalahnya. Lepas tu hari ni orang berkopiah dah, tapi dia kopiah kepala tapi tak kopiah hatinya, tak kopiah imannya. Sebab apa? Sebab jahil, tak ada ilmu agama. Itu punca dia. Dilambakkan dengan ilmu duniawi, ilmu ukhrawi ni, ilmu akhirat terpinggir. Saya tanya cikgu sekolah,
Adakah subjek pelajaran agama menjadi prasyarat untuk lulus SPM? Dia kata tak. Yang boleh nak lulus SPM bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Dah pendidikan agama Islam, terpulanglah. Lulus pun lulus, gagal pun lulus juga. Maknanya kalau kita gagal pendidikan agama Islam, macam tak ada apa-apa. Padahal bila gagal pendidikan agama Islam, mana gagal segala-galanya. Duduk dalam neraka, dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Tapi hari ni orang buat tak kisah, buat relax aja. Berapa ramai tak tahu sifat 20. Padahal tu sifat Allah untuk makrifah kepada Allah, nak kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah, sifat Allah pun tak tahu. Nah, berapa semayang, berapa ramai orang bab semayang pun tak erti. Habis 4 rakaat dia angkat tangan. Mana boleh angkat tangan pada semua tempat? Dia ada tempat boleh angkat tangan, ada tempat tak boleh angkat tangan. Banyak kali dah saya pergi mana-mana semayang, kadang gitulah. Semayang sebelah, kita pasal tengok, rakaat pertama pun angkat tangan, rakaat kedua pun angkat tangan, rakaat ketiga pun angkat tangan. Habis 4 rakaat angkat tangan. Kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i, bergerak 3 kali berturut-turut batal semayang. Itu lebih 3 kali dah tu. Kalau bukan pada tempat mengangkat tangan. Kalau tempat mengangkat tangan tak apa, sunat. Tapi kalau bukan tempat dia, satu dah bergerak dah, satu anggota lagi geraknya 2 dah. Nak letak balik kan 3, ni 4 dah pergerakan, batal semayang. Takut-takut balik jumpa Allah nanti di hari akhirat, Allah kata tak ada semayang bagi kamu. Saya semayang lah, belakang tu imam lagi. Tiang masjid pun selalu nampak saya, dia kata. Betul kamu datang masjid, tapi semayang kamu tidak sah. Berapa tak sah? Ilmu tak ada. Aduh, berat. Kita buat ringan je benda ni, buat tak kisah je. Tapi yang kena balik esok kita sendiri. Allah tak rugi apa-apa, yang rugi kita. Betul tak betul? Gitu. Tu tak masuk lagi pula ilmu tasawuf. Bab hati tadi, ujub, riak, takabur. Kan? Sifat-sifat dalam hati kita. Kita buat lebih kurang perkara-perkara begini. Akhirnya Allah juga buat lebih kurang dengan kita. Bila Allah buat lebih kurang dengan kita, tak tahulah syurga ke neraka. Gitulah. Kan? Tapi kalau kita buat sungguh-sungguh atas agama Allah, insya-Allah, Allah juga akan sungguh-sungguh dengan kita untuk selamatkan kita daripada dibakar dalam api neraka Allah. Itu kita kena tak boleh buat lebih kurang dengan agama. Minta maaf cakap, kadang-kadang tu ada tu dah berusia dah, tapi Quran masih lagi tak boleh baca. Tergagak-gagak baca. Baca satu-satu. Allazi. Bukan kita menghina, tapi kenapa jadi begitu? 60 tahun, 70 tahun, apa kita buat? Apa kita buat? Benda lain kita reti. Bak kelapa sawit reti. Bak getah reti. Bak kereta, bak motor, habis reti. Bak dunia. Tiba-tiba bab Quran yang Allah turunkan untuk kita, kita tak erti nak membacanya. Lainlah kalau Allah bagi kita hidup setakat 5 tahun, 6 tahun, boleh tahan kira kita jawab, Allah tak sempat 6 tahun je hidup atas dunia, tak sempat nak belajar. Ni Allah bagi kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 1 tahun 365 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Setiap detik, setiap saat, apa yang kamu buat? Allah tanya. Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Tu. Ini renungan kepada kita bersama. Bukan tala pada siapa-siapa ni, kepada umum, termasuk diri saya. Supaya kita sedar di mana kedudukan kita di hadapan Allah. Barulah kita sedar bahawa aku hanya hamba dia. Macam mana keadaan aku? Itu yang Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak ialah orang yang memikir tentang kematian dia. Bila kita nak ditarbiah begini, kita akan renung, betul jugalah apa ustaz cakap. So kalau aku mati macam mana? Baru jadi orang yang bijak. Baru kita mula berfikir. Baru kita fikir, aku tak boleh duk macam ni, tak boleh duk takut lama macam ni, tak boleh. Aku kena mengaji, aku kena belajar. Dia cari ustaz-ustaz. Kalau tak ustaz pun tok imam ke mana yang pandai, kawan-kawan kita pandai baca Quran, kita belajar dengan dia lah pelan-pelan. Allah tak tanya kenapa kamu tak pandai, Allah tanya kamu belajar atau tidak. Suatu ulama sebut, Nabi sebut, orang yang baca Quran dan merangkak 2 pahala. Orang yang baca Quran tapi lancar 1 pahala. Yang merangkak 2,
Yang lancar satu. Akhirnya geng lancar pun kata, kalau yang satu saya baca merangkak lah Ustaz, dapat dua ni. Bukan maksud gitu. Tapi maksud Nabi, orang yang baca Quran, kemudian dia bacanya merangkak-rangkak, tapi dia cuba belajar. Dia cuba gak belajar, walaupun susah. Maka dia dapat dua pahala. Sebab satu pahala baca Quran, satu lagi pahala berusaha sungguh-sungguh. Itu Allah pandang. Allah pandang usaha yang sungguh-sungguh. Kan? Ada pun orang yang baca Quran lancar, sebab dia dah pandai dah, dapatlah satu. Kalau dia nak lagi satu, mengamalkan pula apa yang dia baca. Itu. Jadi Allah Maha Adil, Allah tahu dah. Sebab tu kadang-kadang mungkinlah ada orang Allah buat pandai, ada orang Allah buat tak pandai. Walaupun begitu, yang tak pandai ganjaran dia besar kalau dia sungguh-sungguh. Tapi yang pandai, tapi kalau tak amal apa yang dia pandai tu, tak jadi juga, tak ada pahala juga, kan? Jadi yang Allah nak tengok kesungguhan. Sebab tu Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara umat aku yang paling baik dalam bab ketaatannya kepadaku. Maknanya dalam erti kata lain, siapa di antara hamba-Ku yang paling sungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepadaku. Itu yang kita perlu bersaing. Yang perlu kita berlawan sesama kita, siapakah kedudukan diri kita dengan Tuhan. Siapa paling rapat, paling dekat. Bukan berlumba pasal siapa beli kereta paling baru, berlumba pasal harta. Tak ada, itu tak ada faedahnya. Tiup sangka kala apa saja yang kemewahan atas dunia hancur berkecai. Lepas tu disebut dalam Quran bukit bukau hancur. Kenapa Allah sebut bukit bukau? Padahal bukit bukau ni benda yang paling kukuh atas dunia. Nah, mana ada bukit runtuh? Tanah runtuh ada, bukit tak runtuh. Pernah dengar bukit runtuh? Tanah runtuh adalah tepi-tepi dia je lereng, tapi segunung bukit tu tak runtuh. Makna nak menunjukkan paling kukuh. Walau sekukuh mana pun bukit tu, gunung tu, tiup sangka kala hancur. Dan kalau bukit yang kukuh pun hancur, setakat rumah kita, bangunan 4 tingkat, bangunan KLCC, KL Tower, tak payah cakap, hancur semua. Allah nak tunjukkan, itu dunia yang kamu sayang, aku bagi hancur. Tapi kalau aku yang engkau sayang, aku tidak akan hancur. Allah nak ajar kita situ. Jadi pilih, kita nak sayang Allah atau nak sayang harta. Kan? Kita nak pulun mendekatkan diri pada Allah atau nak pulun mendekatkan diri pada makhluk, pada harta. Itu cerita. Kan? Baik, itu maknanya kepujian kepada Allah. Kemudiannya puji-puji ini semua ialah datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Nanti kuliah yang seterusnya lah. Ni pun dah dekat pukul 9 dah. Kuliah seterusnya sedikit lagi saya nak terangkan tentang kalimah Alhamdulillah ini pada sudut yang dimaksudkan sebagai segala puji semuanya milik Allah. Apa makna dia? Dia ada 4. Ulama menghuraikannya, dipanggil sebagai jenis hamdalah. Dia ada 4. Dia ada puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Apa benda tu semua kuliah akan datang kuliah akan datang. Baru jadi suspense sikit, macam drama lah. Episod akan datang. Alamak, dia kata, alah, nak dengar. Jadi itu baru suspense lah. Walaupun macam tak suspend, tak tahulah. Tapi biarlah ada kesungguhan nak mengaji, kan? Tuan-tuan, imarahkan masjid, bawalah anak bini ke apa semua, kan? Bagi nampak meriah. Dia macam kedai makan ke? Kedai makan tu kalau bersusun kereta kat luar, orang yang tak biasa singgah akan singgah. Dia kata, awak banyak sangat kereta ni, sedap kot kedai ni, singgah. Macam tu kita, usaha kita gitulah. Kita banyak nampak kereta ke motor kat depan ni. Orang lalu-lalang, berapa masjid ramai orang? Singgah tengok. Lama-lama ramai. Itu usaha kita untuk kembangkan dakwah. Kan? Ni sikit ini dah macam mana? Kan? Keberkatan nak turun pun payah. Kan? Jadi kita cuba usaha insya-Allah sedikit sebanyak untuk bantu juga masyarakat kita setempat supaya nak redha Allah turun sesama kita semua dalam satu kampung, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ini yang dapat kita kongsikan. Makna kata bulan depan tak tahu dah Ramadan ke. Nanti tengoklah jadual balik. Kalau dah Ramadan lagi, maknanya kita ada satu lagi slot lah. Jadi satu slot tu kita akan habiskan
sikit lagi alhamdulillah, iaitu berkenaan dengan jenis hamdalah. Nanti ingatkan saya berkenaan dengan puji qadim hadis begitulah. Nanti kita hurai bab tu sikit, lepas tu barulah kita masuk pada isinya. Ini berkenaan dengan selawat dan salam pula. Dia baca kitab ni memang slow macam ni, sikit-sikit. Tapi yang pentingnya faham. Yang pentingnya kita balik tu dapat sesuatu. Daripada pam baca laju-laju tapi balik macam tu juga. Ni biar kita balik ada terkesan di hati. Apa yang disampaikan dalam pengajian tersebut. Barulah namanya mengaji. Jadi insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Jadi jangan buat tak nampaklah kat luar tu nah. Ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tafiz kami. Jadi boleh tengok. Tapi sini saya tak risau sangat sebab memang meriahlah bahagian membeli ni. Baguslah, terima kasih tuan-tuan yang banyak membantu. Hasil daripada pembelian tuan-tuan itulah duit tu kami guna untuk bangunkan sekolah, untuk teruskan pengajian. Moga-moga daripada hasil bantuan tuan-tuan itu kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.